label, belajar yang mengalami permasalahan membaca contohnya, ataupun kita kalau bidang engineering tu antara produk-produk yang dihasilkan, bahan-bahan dia apa. Kalau engineering tu dia lebih kalau macam material selection, pemilihan bahan dalam engineering, dia lebih kepada melihat kepada mechanical property bahan tersebut. Kan, oh bahan ni lemah, why not kita pakai bahan ni gabungkan. Itu untuk engineering lah. Tapi untuk yang kalau kajian yang sains sosial ni, tunjukkan statistik. Contohnya statistik kemalangan, kemalangan. Wah, kalau ini kepada road safety. Kawan saya kajian tentang road safety. Dia tengok, dia buat statistik kemalangan. Kalau tak buat benda ni, kena pasang tak lampu isyarat ni. Kalau tak pasang, dia buat observation. Laluan kereta berapa banyak. Macam kajian yang pernah saya buat pada pelajar saya, pelajar diploma, magnetic trapper. Kajian nampak simple, diploma level dia tak samalah macam pasca siswazah kan. Tapi saya kata cuba you cari permasalahan dia. Banyak accident. Saya kata based on banyak accident tu, kenapa? Dalam banyak-banyak accident ni, banyak pelunggang motosikal yang banyak accident. Cari punca dia sebab apa. Punca dia kadang tayar meletup, tayar kena benda tajam. Buat observation, pergi jumpa Propel, kan, yang menyelenggara, antara yang menyelenggara lebuh raya. Tanya mereka, apa, minta data kajian mereka. Minta data-data kemalangan yang disebabkan oleh kemalangan yang berlaku. Siapa golongan mana yang paling banyak, kategori kenderaan mana yang lebih banyak. Mereka buat ke arah tu. Dan dia ada statistik kemalangan. Okey, lepas itu dia boleh develop model baru. Dia buat magnetic trapper, iaitu kenal pasti satu alat yang boleh mengutip segala benda tajam yang berasaskan metal, berasaskan besi di jalan motor. Okey, contoh lagi statistik pelajar hamil luar nikah. Tengok apa masalah mereka ni, selami masalah mereka. Dari segi family ke, okey, ini kerana nombor dan angka ini akan membantu kita dalam menguatkan hujah kita bahawa kajian ini penting untuk jalankan kerana masalah ini benar-benar wujud. Nampak tak? Saya harap semua boleh faham insya-Allah. Okey, seterusnya kesimpulan dia sebelum kita ke masalah, kesimpulannya research gap adalah sesuatu yang anda tidak akan tahu. Anda takkan tahu. Sebab tu kita kata baca tak jumpa lagi juga. Baca lagi tak jumpa lagi lah, tak sampai lagi, tak kena. Takkan tahu. Selagi mana? Selagi anda tidak membaca literatur secara intensif, ekstensif, sensitif and spesifik. Maknanya anda melihat secara secara detail dan menginterpretasikannya. Dengan menggunakan pemikiran analytical. Maknanya nak tak nak kena baca. Kadang saya terfikir juga baca buat degree dulu, buat master tu baca. Tapi bila buat PhD baru nampak, oh ini gap. Kadang-kadang baca jurnal pun tak nampak pun gap dia kan. Nanti kita tunjukkan macam mana cara baca jurnal. Contoh baca jurnal yang baik, insya-Allah. Okey, now kita pergi kepada jenis-jenis gap yang kita boleh lihat. Ingat tak kalau kita buat kajian dalam bab perbincangan ada implikasi terhadap kajian tersebut. Dia melibatkan apa? Melibatkan teori. Untuk pelajar diploma mungkin tak buatlah benda-benda ni kan. Tapi untuk pelajar masters pasca siswazah dia dah kena buat dah. Metodologi dan praktikal. Apa yang dikatakan teori itu? Menambah baik teori sedia ada. Saya orang engineering. Saya mengajar industrial management. Kalau kita tengok industrial management ni di antara mereka yang pelopor dalam membangunkan teori-teori dalam industrial management ni, Henry Gunn, Henry Fayol, Lillian and Gilbert. Mereka ni macam saya lupa, saya ingat yang lupa. Henry Gunn tu Allahumma salli Muhammad. Saya lupa nama tu. Antara dua ni, mereka ni Henry Fayol ni menghasilkan teori. Teori dah guna dah untuk basic, dia anggap father of the industrial management. Tapi dalam masa yang sama, selepas tu anak murid dia kritik teori dia. Kritik teori tok guru dia. Dan dia buat penambahbaikan. Salah ke tak salah? Dia tak salah. Selagi dia mengikut empirical research lah. Bukan main belasah je kan. Ni salah, kau tak betul. Tak. Dia berdasarkan kepada
empirical research. Okay, dia penambahan teoris dia ada melibatkan penambahan mungkin pemulih ubah. Okay, bertujuan, tujuan dia apa? Menambah baik teori yang sedia ada. Kajian ini melibatkan para sarjana terbilang, melihat dengan mendalam kajian mereka, dalam kajian mereka dan kritik dapatan mereka. Salah ke kita kritik? Tak salah. Tak salah. Kritik tu bukan bodohnya ni, tak, bukan. Maknanya pandangan, antara pandangan yang dilihat adalah boleh berkemungkinan, boleh bla bla bla. Itu kita punya pandangan. Contohnya penambahan verbal lah. Contohnya strategi pengajaran. Sebelum ni banyak kita memfokuskan pada PDP, berpusatkan guru atau murid. So now, why kita tak buat daripada PDP yang berdasarkan pertanyaan? Kita ajar murid tu asking. Sekarang ni macam isteri saya dalam design thinking, pemikiran kebentuk, saya buat PhD dalam tu. Saya duduk perhati tau. Kenapa bila anak saya dah jam 4 dengan 2 tu balik, dia akan tanya tau malam. Adik, kakak, hari ni tanya apa kat cikgu? Saya tanya dia, kenapa dia dah sampai 2-3 minggu kan? Saya tanya dia, why you always ask our daughter, kenapa tanya apa cikgu? Dia kata itulah salah satu daripada cara pemikiran mereka bentuk berlaku. Maknanya kita suruh anak kita berani untuk bertanya. Dia akan menjana analytical thinking lah sebenarnya. Okey, maknanya dia bertanya. Walau memang everyday mak saya akan tanya anak-anak saya. Okey, yang keduanya ialah gap methodology. Okey, metodologi. Iaitu apa dia metodologi ni? Melihat kepada metod yang digunakan dan kritik metod tersebut. Saya pernah buat paper ni. Dipublishkan di JUPD, Jurnal Pengurusan Pendidikan, saya rasa di UM. Buat metod lain yang lebih menepati kehendak kajian agar hasilkan kajian yang lebih baik. Okey, contoh kajian yang berbentuk pada persepsi. Persepsi ni kita guna soal sidik lah. Based on Keji Morgan kan. Table tu kita ambil, oh ni pandangan mereka, skor min ni banyak ni, peratus ni banyak ni. Okey. Tukar kepada pandangan pakar dengan menggunakan structure modeling, nak buat decision making. Makna pakar yang buat, menggunakan fuzzy Delphi method, pakar yang buat decision. Sebab dia arif, dia pakar. So kriteria pakar tu kena tengok lah. Kena tengok. Dalam buku saya memang saya kupaskan benda tentang pakar tersebut, buku yang terbaru saya. Okey, itu metodologi lah, mana kita attack metodologi. Okey. Seterusnya gap practical. Gap practical ni apa tau? Dia melibat kepada apakah sumbangan kajian kita kepada komuniti dan kumpulan sasar. Cuba untuk isi kelompokan yang sedia ada. Selalunya melibatkan penghasilan produk seperti modul, kerangka, model, proses, indeks dan sebagainya lah. Contoh macam kajian saya bangunkan model yang khusus seperti model latihan SkiVest yang memperincikan secara khusus panduan kepada pensyarah dalam menerapkan kemahiran generik dan nilai kepada pelajar keujaraan yang mengikuti pengajaran berdasarkan kerja di industri. Dia praktiskan benda tu. Okay. Alright. So contoh permasalahan dan gap. Sekejap saya tengok contoh permasalahan dan gap. Kita ada berapa slide lagi ni? Okay, 28 slide. Okay, kita tengok contoh permasalahan dan juga gap. Okay. Cuba saya tunjukkan saya punya contoh bila saya nak defend proposal. Very simple, tapi ramai orang buat lebih cantik lah. Yang ni saya punya tahun 2016, 2013 dulu masa defend proposal, lama dah. You all sekali dah macam-macam lebih cantik lah. Okay, tapi kena ingat tak ada yang lama, tiadalah yang baru. Macam Delphi method lah. Kita belajar tentang fuzzy Delphi method as a one of the modified Delphi method. Nak tak nak kita kena menghormati classical Delphi method sebab kita ambil juga konsep dan juga dia punya structure untuk memberi kefahaman kepada kita sebelum kita melaksanakan modified Delphi method. Itu dalam metodologi lah. Okey, contoh kalau kita tengok kita buat kita buat tentang pengenalan. Saya bercerita tentang apa tau? Negara maju dan membangun memerlukan pembangunan material dan pembangunan manusia. Sebuah negara yang maju ni dia bukan hanya perlukan materialistik saja. Dia kena bangunkan dia punya sahsiah rakyat dia. Insani rakyat dia, iaitu memanusiakan manusiawi, menginsanikan insan. Okey, saya cerita secara general. Lepas tu saya cerita pula di Politeknik Malaysia, kursus keujaraan merupakan kursus yang paling diminati oleh para pelajar, iaitu sebanyak 24,345 orang yang join based on literature. Lepas tu saya mula bawa daripada
broad, saya mula bawa terus dia mungkin mengecil. Work-based learning di Politeknik Malaysia bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja berinovasi, mempunyai nilai keboleh pekerjaan dan berkembang tinggi. Ini daripada laporan trend promosi Politeknik. When we talk about the nilai keboleh pekerjaan ni, ialah employability. Employability ni kan benda yang paling penting sekali dalam tu adalah generic skill tau. If you don't have a generic skill, how you nak support, nak sustain dalam dunia pekerjaan. Okay? Bila saya dah mula ke situ, saya pun terus direct. Dan saya mula masuk pada work-based learning. Kebanyakan negara maju telah mengaplikasikan program WBL, work-based learning ni. Seperti apa? Amerika, Perancis, Jerman, Korea. Korea sangat maju, sangat laju dia. Tahun 1980-an kita lebih kuat, kita lebih hebat ekonomi daripada dia. Tapi sekarang dia dah melangkaui based on literature. Lepas tu saya buat perbandingan pula. Bila saya mula saya buat perbandingan. Sebab saya takut orang tak faham apa itu WBL, apa itu SBL, School Based Learning. School Based Learning adalah proses PDP yang dijalankan di dalam kelas, bilik darjah, bilik atau dewan kuliah. Manakala Work Based Learning adalah proses pelajaran yang berjadual dan sistematik dijalankan di tempat kerja. Politeknik memang apply benda ni lah. Untuk program degree Politeknik memang dia based on the Work Based Learning. Okay? Dan konsep pelajaran work based learning adalah satu proses pelajaran yang berkait rapat dengan kerja dan baik dilakukan di negara perindustrian. Okay? Ini pengenalan saya. Okey. Selepas saya cerita pengenalan semua tu, kan? Saya mesti masukkan nilai tau. Ini kukuh. Namun begitu, saya terus fokuskan. Pelajar-pelajar engineering ni kadang-kadang dia mempunyai kemahiran engineering yang rendah. Dan elemen nilai yang rendah. Sebab pelajar engineering ni dia catalyze tau. Dia pemangkin kepada negara. Dia kalau tak ada dia susah juga sebenarnya orang engineering ni. Sebab apa saya kata macam tu? Saya lihat pada beberapa citation. Contohnya Thomson 2011, Ahmad et al, almarhum dah, Profesor Dr. Ahmad Isa ni pensyarah saya dulu. Semoga Allah beri keberkatan dan kebaikan pada beliau sehingga hari akhirat. Dia kata apa? Pelajar baik terlibat dengan pelatihan kejuruteraan saja. Engineering ni Kalau ikut Faridah et al, dia kata tidak menepati, kebanyakannya jenis skill itu tidak menepati kehendak industri. Sedikit pula dia kata komunikasi pelajar yang rendah. Nampak tak? Lepas tu saya cuba createkan daripada atas ni dibawa ke bawah. Kenapa saya nak buat? Tengok Hashim, Brennan dan Dehmel kata amal negara maju mereka bangunkan jenis skill dulu. Mereka beri self confident, mereka ajar how to polite dengan student dia. Lepas tu antara McNeil pula dengan Barry dia kata polisi dan dasar utama universiti dunia memfokuskan peluang KG. Dia tidak melihat kepada kecemerlangan akademik saja, tapi dia melihat juga kepada development of engineering skill. Kalau ikut Prof Ramli pula dia mengatakan bahawa penekanan elemen kemahiran generik ni mampu untuk lahirkan pelajar yang berkualiti. Benda ni penting tau. Sebab apa saya cakap hasil dapatan kajian saya dalam PhD saya, kalau kita tengok elemen nilai, beradab ni juga adalah one of the generic skill kemahiran insaniah. Orang yang beradab, dia akan menghasilkan orang yang bertanggungjawab. Dia menjadi driving power, jadi kuasa memandu. Kalau kita ajar adab pada orang, dengan adab tu dia akan bertanggungjawab. Itu dapatan kajian saya masa tu. Okey, kalau ikut Muhammad Saleh pula, pengukuran kecemerlangan pelajar juga harus melibatkan kepada kemahiran generik pelajar. Okey, Saluan pula dia kata kemahiran penerapan yang terhadap kemahiran komunikasi yang pelbagai terhadap pelajar politeknik perlu diterapkan. Itu more tu pada generic skill. Maknanya kalau ikutkan pelajar-pelajar ni gap ni. Tengok, gap satu ni terlibat dengan pendidikan kejuruteraan saja. Dia menyumbang kepada rendahnya generic skill. Faridah pula kebanyakan mereka ni tak menepati kehendak industri. Nampak dia menyumbang, dia gap juga. Komunikasi pelajar yang rendah sedikit kata. Okey. Kalau lepas tu saya cuba combinekan elemen generic skill dengan nilai. Kalau ikut Thomson, masalah sosial seperti kehadiran ke tempat kerja, ke tempat pengajar rendah. Dia kata kebanyakan pelajar ni kadang tak datang. Kerana itu hakikatnya kan, tak datang kelas, datang lambat. Puncanya daripada pergaulan dengan pelbagai lapisan masyarakat. Mereka-mereka yang ambil WBL ni. WBL ni ialah dia masuk ke kilang, dia belajar di industri, dia jumpa semua orang, macam-macam orang dia jumpa kat situ kan.
Okey. Kalau ikut Syarul Anwar pula, dia kata kebanyakan kursus yang ditawarkan menekankan kepada pengetahuan teknikal sahaja berbanding aspek etika dan moral. Ni gap ni kepada pelajar kejuruteraan. That's why I choose 2 elemen ni sebagai dasar kajian saya bagaimana nak terapkan kepada para pelajar. Dan dia support pula dengan pandangan Abdul Salam. Dia kata nilai moral dan akhlak perlu memasukkan ke semua jenis disiplin ilmu untuk melahirkan pelajar yang baik dan moral yang baik. Siddiq pula dia kata moral Islam berkualiti bukan hanya spesifik pada pengajian pelajar tapi memerlukan pemantapan etika agar lebih amanah dan terus setelah bekerja. Khalil dan Imam Hasan Al-Banna pula dengan nilai yang baik ini pada pelajar yang diterapkan diwujudkan masyarakat yang baik dan sakinah. Zaid pula dia kata elemen nilai dalam satu ilmu dapat menjana kefahaman dan penglihatan ke arah kebaikan. Ini semua adalah mendorong kepada penghasilan saya punya kajian. Dan last kali Kevin, Rosima, bla 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 dia kata majikan dan industri amat memerlukan pelajar yang memiliki kemampuan risk dan nilai dalam diri mereka. That's why I bangunkan satu model Skivest untuk terap elemen risk kepada mereka dan nilai kepada mereka. Okey. So kalau kita baca lagi, kita buat research lagi, kita baca kelompongan dia, kita nak buat tetapi pengacara tidak berupaya untuk menerapkan dan melatih kemampuan dan nilai kepada pelajar. Kerana apa? By citation, tiada panduan khusus, tiada pengetahuan dan kemahiran. So dekat situ dah ada kelompangan dan wajarlah kita bangunkan satu model kurikulum latihan Skivest sebagai kesempatan kepada pensyarah dalam menerapkan dan melatih ilmu kajian dan nilai kepada pelajar kejuruteraan di Politeknik Malaysia. Clear nampak? Nampak tak? Dia hard daripada lompong tu, kita tutup lompong tu, dia hard kita. Dan dia memandu kita daripada gap ni lah nanti kita akan dapat apa yang kita hasratkan. Okay? InsyaAllah. Oh, dah nak kat pukul 10. Tak apa, saya lewatkan lagi insyaAllah. Okay, kita buat contoh mapping. Lepas tu, bila saya dah dapat, gap aku ni lemahnya pelajar terhadap elemen generics dan lemahnya pelajar terhadap elemen nilai. Mereka perlu, betul ke? So, saya buat mapping. Tu yang penting tu, buat mapping. Saya dah clear tadi kan? Saya terus buat mapping. Saya baca, tengok Thompson kata apa. Ahmad Jalani, Prof. Ahmad Isa, Prof. Jalani, Dr. Prof. Nuraini dia kata apa. Dia lebih kepada pelajar pendidikan teknik education terarah kepada penerimaan teori dan praktikal sahaja. So dia kurang lah dari segi generic skill. Okay. Farida S. All pula kata ramai pelajar teknikal menghadapi masalah kewangan generics. Dia menyatakan apa kewangan generics tu. Siddiqui pula kata pelajar kejuruteraan ni punya tahap motivasi yang amat rendah dan penyumbang kepada lemahnya proses komunikasi. Nampak tak? Daripada motivasi itu akan menyebabkan lemahnya proses komunikasi. Syazatun pula kata kebaikan kejuruteraan pengajian dalam sedang muda dan ke bawah Malaysia nilai etika yang rendah jika dibandingkan pelajar sains sosial. Dia mengukuhkan lagi. Saya buat ni. Ini dikatakan tentang mapping tu. Kita baca, kita masukkan. Okey. Thompson pula dia kata masalah disiplin seperti kajian para pelajar kejuruteraan dengan kajian di NC amat rendah. Ini lebih kepada nilai lah. Nilai. Namun Matsuo dan Nakahara ni kajian daripada Jepun. Proses sosial pula dapat berlaku dan berkembang dengan baik apabila pelajar ini didedahkan dengan selangsung dengan pelbagai masyarakat dan pelbagai lapisan masyarakat. Dia positif. Boleh ambil tak? Boleh. Nanti saya tunjukkan. Nak tunjukkan bahawa kita punya literature, kita punya masalah tu, kita buat, kita attack dan kita masukkan sikit elemen positif supaya dia kontradik. Nanti saya tunjukkan. Okey, Saluan pula dia lebih cerita pasal kemahiran generik. McNeil, et al, Berry pun pemain dan nilai dan sebagainya lah. Hashim pun pemain generik. So inilah dia saya baca. Tak banyak pun saya baca, tapi cukup untuk memilih kepada. Sebab saya kata tak perlu sampai baca 500 jurnal. Tak perlu. Kalau you betul-betul tepat jurnal you, kadang-kadang 10 jurnal pun dah dapat dah. 5 jurnal pun dah dapat dah. 1 jurnal pun dah dapat dah gap tu sebenarnya, insyaAllah. Okey. Okey dan sebagainya lah. Ni panjang konsep baca ni panjang InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, panjang panjang. So kita mappingkan dia. Banyak ni. Sampai berapa? 21. Kita dah buat mapping ni, baru kita start buat pernyataan masalah. Kita dah buat mapping saya tunjukkan ni. Daripada 1 sampailah
kepada bilangan 21 ni dah kukuh dah kita punya dah kukuh. Kita buat tulisan dalam pernyataan masalah. Saya tunjukkan saya tunjukkan. You all boleh buat mapping macam ni juga Okay, kita tunjukkan contoh dia. Contoh dia, Allahumma salli ala Muhammad. Ni contoh pernyataan masalah. Ni kajian saya. Tak apa, nanti saya bagi insya-Allah. Asal pada telefon saya tu share lah pada kawan-kawan, insya-Allah saya boleh WhatsApp je benda-benda ni. Okay. Alright. Kalau kita tengok dalam ni, okay, ini part of, ni heart of my research lah dalam pernyataan masalah ni pernyataan masalah ni. Okay. Terdapat banyak kajian yang menjadi indikator dan bukti bahawa wujudnya beberapa faktor kelemahan dalam pelaksanaan program pengajian kejuruteraan menjalankan tempat kerja. Okay, industri lah maksudnya. Kelemahan-kelemahan ini dilihat berkait rapat dengan elemen-elemen kemahiran generik dan nilai yang seharusnya dipupuk, dilatih dan diterapkan dalam diri pelajar kejuruteraan sebelum mereka memasuki dunia industri, sama ada untuk bekerja selepas tamat pengajian maupun disebabkan mood pekerjaan mereka memerlukan mereka berada di industri seperti menjalani latihan industri atau mengikuti program pengajian yang berasaskan WBL, stand for Work Based Learning, pelajaran berasaskan kerja. Ada setengah orang dia gunakan, dia buat point-point. Saya suka guna point sebab saya engineering, saya suka dia lebih kepada bersasar. Faktor 1, faktor 2. Ada setengah orang digarapkan macam Dr. Nurul, saya tunjukkan apa ni Dr. Nurul punya, dia garapkan sekali semua. Terpulang. Macam saya engineering, saya suka 1 point, 1 point, 1 point. Sebab saya nampak. Orang engineering dia lebih kepada berobjektif benda tu Okey, saya buat. Faktor pemilihan teori serta praktikal adalah faktor pertama berlakunya penyelesaian ini. Berdasarkan sorotan kajian daripada Thompson, Ahmad Jalani dan Nuraini, memperlihatkan bahawa kebanyakan para pelajar dalam bidang pendidikan teknik vocational terarah kepada pembelajaran yang melibatkan teori dan praktikal sahaja, di mana praktikal yang dijalankan hanya melibatkan perhubungan dengan peralatan dan mesin kejuruteraan. Ini citation warna kuning tu citation, voice, bukan voice. Warna kuning tu adalah pandangan daripada literature. Ini menunjukkan warna hijau ni, ini voice kita sebagai pengkaji. Boleh ke doktor? Boleh. Kita boleh bercakap. Ingat, kita buat pasca suazah ni, kita melatih you bagaimana you nak beri pandangan you. You want to be a scholar, you want to be orang yang berani untuk menyatakan hujah you. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan para pelajar ini adalah lebih banyak berhubung dengan makhluk yang tidak mempunyai emosi dan perasaan. Natijahnya, ini adalah penyumbang kepada kemajuan yang agak rendah dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Nampak voice saya? Warna hijau ni voice saya. Jangan malu nak masukkan voice you. Tapi saya sangkutkan lagi. Pendapat ini adalah berpadanan dengan kajian daripada Faridah, Nolaila, Rosman dan Mariam yang menyatakan bahawa ramai dalam kalangan pelajar teknikal menghadapi masalah kekurangan kemajuan yang diperlukan oleh pihak industri, di mana seperti sedia maklum, pihak industri yang memerlukan pekerjaan memiliki pertanggungan yang tinggi, keyakinan self-confidence yang tinggi, mampu kontrol diri, tingkah laku dan bla bla bla. Nampak tak? Saya mula nyatakan literature, saya beri hujah saya dan saya sangkutkan dengan kajian terdahulu. Okay? Alright. Selepas tu tengok macam mana saya nak masuk kedua. Bagaimana koheren berlaku. Faktor kelemahan komunikasi pula merupakan faktor kedua. Tengok Kenapa saya sebut faktor kelemahan komunikasi? Sebab dia kita balik pada atas ni, kelemahan komunikasi ini adalah one of the jenis skill yang penting daripada pandangan di atas ni tadi. Okey, yang prioritasi dan diambil perhatian. Nampak? Lepas tu saya keluarkan voice saya. Warna hijau tu voice saya kelemahan komunikasi ini dengan orang yang satu kerap berlaku pada kejuruteraan. Itu voice saya. Sebab saya orang engineering, saya mengajar orang engineering, saya nampak. Pernyataan ini adalah senada, nampak? Walaupun saya bagi pandangan saya, tetapi saya juga buat dia bersangkutan dengan kajian terdahulu. Pernyataan ini senada dengan dapatan kajian Asdiki yang menunjukkan bahawa mereka pada kejuruteraan mempunyai tahap motivasi yang amat rendah. Dan ini adalah faktor penyumbang kepada lemahnya proses komunikasi antara mereka dengan orang lain atau pada pekerja di tempat pengajian mereka. Lepas tu saya bagi lagi saya punya voice, warna hijau Ini jelas memperlihatkan bahawa komunikasi begitu ketara berlaku kepada para pelajar kejuruteraan yang menjalani proses pengajian mereka di tempat kerja
Secara tidak langsung, ia juga amat berkaitan dengan elemen nilai dan akhlak yang perlu ditanam kepada setiap pelajar. Itu saya punya faktor yang kedua. Lepas tu, macam nak tunjukkan koheren. Koheren ni penting tau. Koheren ni ialah paragraf sebelum dengan paragraf yang akan datang tu, dia ada kesinambungan. Baru cantik kita punya pernyataan masalah. Okey, saya tengok tadi saya cakap tentang elemen nilai dan akhlak saya boldkan. Elemen nilai dan akhlak. Bagaimana saya nak nampak koheren? Tengok. Apabila berdiskusi tentang nilai dan akhlak, saya tarik balik daripada atas tadi. Daripada paragraf sebelumnya. Ia langsung hubungan disiplin yang amat kuat dengan disiplin. Ia langsung hubungan yang amat kuat dengan disiplin. Nampak tak? Bagaimana paragraf yang ni saya adakan koheren dengan paragraf yang berikutnya. Nampak tak? Itu penyelesaian yang baik. Bagi saya, itu yang baik lah. Saya berterima kasih kepada sahabat saya, Tok Guru saya lah, Profesor Dr. Awang Idris. Dia yang ajar. Saya suka masuk kelas dia. Sebab dia mengajar bagaimana kita baca jurnal, kita pandang daripada pelbagai perspektif. Dan bagaimana koheren itu berlaku. Semoga Allah memberi kebaikan kepada saya, dia Tok Guru lah, Profesor Dr. Awang Idris. Okey. Apabila bersekut tentang akhlak, dan akhlak, nampaknya ada koheren, ia secara langsung mempunyai hubungan dengan amat kuat dengan disiplin. Maka berdasarkan kajian lepas menunjukkan disiplin juga adalah suatu faktor kelemahan yang kerap berlaku terhadap pelajar kejuruteraan. Saya cakap, hal ini adalah selari dengan pandangan daripada Syahzatu dan Maisyarah yang menyatakan bahawa kebanyakan pelajar kejuruteraan mengikuti pengajaran dalam peringkat sarjana muda dan ke bawah di Malaysia menilai dan etika yang rendah jika dibandingkan pelajar sains sosial. Ia dapat dibuktikan melalui kajian yang Thompson mendapatkan bahawa masalah disiplin ini seperti kehadiran para pelajar kejuruteraan ke tempat pengajian di industri amat rendah. Hal ini menatijahkan bahawa nilai etika yang tinggi diperlukan oleh para pelajar kejuruteraan dan menjadi faktor ketiga kajian ini dijalankan, saya kata. Okey, lepas tu saya keluarkan voice saya lagi. Kontroversi dan masalah ini berlaku disebabkan para pelajar amat mudah terdedah kerana sikap yang kurang baik hasil daripada pergaulan dengan setiap lapisan peserta pekerja di tempat kerja mereka, pengajian mereka. Maka terdapat logiknya bahawa pergaulan ini menyumbang kepada kerugian nilai akhlak daripada para pelajar yang mengikut proses pelajaran industri. Ingat tak tadi saya ada tunjukkan tadi dekat sini, ada saya tuliskan situ, dia menjadi satu yang positif. Ni. Maksud Nakahara ni. Saya ambil juga. Dia positif. Dia kata positif proses sosial berlaku dengan baik. Apa semua kan. Saya tak buang lah. Proses saya tak buang. Sebab saya kata yang ni boleh jadikan kontradiks. Boleh jadikan polemik. Saya masukkan tengok. Yang warna hijau ke biru ni yang saya buat ni. Walau bagaimanapun, polemik dan kontroversi ini adalah sesuatu yang boleh diperdebatkan. Kerana terdapat kajian yang menunjukkan bahawa proses pelajaran tempat kerja memiliki pengaruh yang amat positif terhadap komunikasi kepada para pelajar dan industri. Nampak pandangan daripada Naksu dan Nakahara. Kita jangan nak masukkan yang negatif je, no. Masukkan juga, biarkan dia ada kontradik, biar dia ada polemik, kontroversi kat situ. Hasil kajian saluran pula mencadangkan bahawa setiap pelajar teknikal di Politeknik Malaysia nak disedahkan dengan komunikasi yang pelbagai agar jom di antara pelajar dan pekerja dapat diatasi. Saya keluarkan lagi voice yang hijau tu. Hal ini jelas menunjukkan terdapat keperluan untuk mengisi kelompangan terhadap masalah yang melibatkan penerapan kemajuan dan nilai yang berlaku terhadap pelajar kejuruteraan di Politeknik, terutama melibatkan proses pengajaran di tempat kerja. Okey, ni silapnya. Okey, tadi saya cerita pasal disiplin disiplin kan? Okey, saya nak cuba kaitkan juga, diakui bahawa disiplin adalah satu elemen dalam cabang nilai dan akhlak. Sudah pasti adalah perkara yang perlu diberi perhatian sewajarnya dan diterapkan kepada para pelajar. Disiplin ini boleh dibentuk melalui pelbagai kaedah dan cara, antaranya dalam melatih pelajar mempraktikkan kemajuan dan menilai. Berdasarkan hujah ini, jelas menunjukkan bahawa pensyarah atau guru mestilah mempunyai dan menjiwai elemen kemajuan dan nilai dalam diri mereka sebelum mereka melatih dan menerapkan elemen tersebut. Tengok timbul marker. Dekat sini marker. Yang ni warna dia sama dengan warna atas ni, dia ada kontradik. Timbul suatu isu di sini, adakah pensyarah-pensyarah kejuruteraan mempunyai panduan dan bersedia untuk melatih dan menerapkan elemen kemajuan dan nilai kepada para pelajar? Nampak kita bagi satu, bila kita buat tu, kita keluarkan satu persoalan.
Jika diimbas kembali tentang kajian soal sidik bla bla bla, memberi petunjuk jawapan kepada pertanyaan timbul. Kajian tersebut memaparkan bahawa para pensyarah sendiri agak tidak berupaya untuk menerapkan kemahiran jenis dan nilai kepada para pelajar, di mana terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh para pensyarah dalam menerapkan kemahiran jenis dalam proses PDP mereka. Hal ini berlaku disebabkan oleh masalah seperti kekurangan masa, tiada panduan, kekurangan pengetahuan dan kemahiran terhadap menjadi pada diri pensyarah itu sendiri. Ini memperlihatkan pensyarah juga memperlu, nampak? Kat sini saya kata dah, perlulah bangunkan satu model atau garis panduan supaya rujukan untuk mereka. Nampak? Saya keluarkan hujah saya. Okey? Dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Nak ni faktor yang kelima. Okey? Sampailah bawah ni. Sampailah bawah ni. Okey? Saya terus buat. Saya masuk elemen nilai dan akhlak pula. Nilai dan akhlak. Sampailah saya terus kepada ni saya masukkan, tengok. Saya kata kita perlu ada satu numbers untuk mengukuhkan. Tengok. Yang kata number tadi tu, ini yang penting ni. Berbicara tentang penilaian dan nilai, jika dilihat pendapatan kajian Rosima dan Nora yang bertajuk Generic Skill Requirement Between Employee Aspiration and the Need of Professional Employees, membuktikan bahawa 80% majikan meletakkan kriteria yang meliputi aspek kepimpinan, pengurusan, bla 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 kepada para pekerja yang ingin bekerja dengan mereka. Nampak tak? Dapatan ini selari dengan laporan daripada National Association of College and Employees 2014 yang telah menyatakan dalam Job Outlook pada tahun 2014. Turut membuktikan bahawa para majikan memerlukan dan menghendaki pelajar yang ingin bekerja dalam membeli kemahiran generik dan nilai dalam diri mereka, di mana kemahiran ini secara langsung membantu para pelajar untuk memiliki hubungan yang baik dengan setiap lapisan masyarakat pekerja di industri. Hal demikian dibuktikan dalam bentuk skomin. Nampak, saya bagi minus skomin. Kemudian bekerja dalam bentuk kumpulan, skomin dia berapa dia orang perlukan. Nampak? Semuanya menghampiri 5. Jadi dia orang amat perlu. Dah keluar di sini. Jelas di sini menunjukkan bahawa keperluan untuk, ni suara saya, warna hijau suara saya. Jelas di sini menunjukkan bahawa keperluan untuk melatih dan menerapkan nilai menjadi keutamaan pusat yang tinggi, di mana kemahiran jenis dan nilai adalah satu elemen yang perlu dikuasai oleh pelajar selain daripada penguasaan terhadap ilmu bidang mereka. Dia support balik dengan literature yang atas tadi tu. Negara maju dah tekankan dah, bukan hanya berjaya dari segi Allah SWT Muhammad, akademik semata-mata, tetapi dari segi sahsiah mereka dia perlukan juga. Okey. Sekejap saya nak masuk nanti saya bagilah, saya share benda ni. Nampak? Baru saya buat tau. Last kali ni, daripada penjelasan yang di atas, jelas membuktikan bahawa terdapat kewajiban dibangun suatu model kurikulum yang mengenai objektif, kandungan, bahan bantu dan sebagainya dalam kita menerapkan dan memfokuskan kepada elemen generis dan nilai yang baik dan positif yang perlu dilatih dan diterapkan kepada para pelajar. Nampak tak? Kita dah nampak dah. Kita dah, daripada gap tu, daripada penyelesaian masalah, kita nampak dah. Orang baca kita nampak dah. Apa yang kita nak buat nanti? Apa dia metod yang kita boleh gunakan? Apa persoalan kajian yang perlu ada? Okay, make it simple lah. Ini saya punya literature, tak masalah. Saya lebih kepada, saya clusterkan every factor. Ini contoh yang saya punya. Saya akan bagi juga Dr. Nurul punya pada anda. Okay, saya save. Dr. Nurul punya, tengok. Ni Dr. Nurul punya. Okay, Dr. Nurul punya. Okay. Okay, lain ada. Ini Dr. Nurul punya. Dr. Nurul mengenai model pengajaran pemikiran mereka bentuk sekolah rendah. Kalau kita baca, saya buanglah ni semua. Ini nanti. Okay. Dr. Nurul dia tak gunakan, dia tak buat secara faktor. Dia ambil rangkum semua dan daripada rangkuman itulah menunjukkan bahawa kita perlu bangunkan satu model pengajaran mereka bentuk. Tengoknya, revolusi industri merupakan satu titik perubahan besar dari sisi sosial dan ekonomi yang melibatkan penggunaan internet. Dirangkumkan. Oleh itu, untuk menepani isu dan keperluan semasa di sekolah adalah alma mater terbaik untuk menjadi pelbagai kemahiran yang diperlukan bagi menepati cabaran masa akan datang dan menyediakan murid untuk zaman kini dan akan datang. Walau bagaimanapun terdapat jurang yang besar di antara keperluan dunia sebenar dengan sistem pendidikan semasa yang masih berada di takuk lama. Ini pandangan daripada organisasi OECD
Dia orang ni memang banyak buat kajian tentang pemikiran reka bentuk. Lepas tu dia support lagi dengan agenda UNESCO. Dia tak guna faktor, dia rangkumkan semua. Kalau kita baca lebih kurang 7 line muka surat kalau nak nanti boleh WhatsApp kat saya Dr. Nurul, kita bagi tesis kami pun kami rasa dah boleh download dah daripada internet. Okey, saya punya mana lama dah ada okey, kalau kita tengok Dr. Nurul ni last sekali kan, dia tak guna saya tahu faktor tak. Dia terus tunjuk kepentingan reka bentuk tu. Terus last sekali saya tengok di bawah sekali. Okey, sekejap. Okey, kat sini dia buat macam ni je. Last kali dia buat terus conclusion. Salah ke? Tak salah. Dia pelbagai atas kita. Melihat kepada keperluan yang tekan di atas, pengkaji merasakan adalah wajar untuk menggunakan model pengajaran pemikiran reka bentuk untuk sekolah yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran mereka. Dia tak buat faktor, dia baca tu, need dia, apa yang nyatakan dalam tu dimasukkan. Okey, saya nak baca ni penat lah ni. Nanti saya bagi je lah, nanti minta kat Dr. Nurul insyaAllah. Okey, alright. Sekarang dah pukul apa? 10.11. Okey. Sekarang kita nak buat, kita tengok lagi seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Yang ni kena buatlah mapping ni mapping. Bila dah tahu dah, contoh saya dah tahu dah. Generic skill ni penting, nilai tu penting. Saya mapping kan dia. Saya baca lagi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan generic skill ni. Saya masukkan. Nampak tak, kita masukkan. Daripada sini lah kita mapping, kita dah boleh buat ayat tau. Sebenarnya kawan-kawan. Dan dia menjadi elemen kepada kajian kita sebenarnya. Saya mappingkan daripada model HRD sampailah kepada Bowman. Lepas tu ni pula nilai, ni generic, ni nilai pula Al-Ghazali. Saya mappingkan. Itu dia katakan baca baca dan juga kita tahu dah ketuju apa yang kita nak kelompongan tu. Okey. Okey, sekarang saya tunjukkan cara nak baca jurnal Saya nak baca jurnal. Okey, pertama sekali bila kita baca jurnal, saya buka semua jurnal jap Okey. Carilah jurnal Scopus, kalau boleh cari Scopus dan Web of Science yang memang high impact. Jurnal yang punya high impact ni bagusnya dia sebenarnya dah daripada abstract dia sendiri dia dah keluarkan dah, dia dah menghasilkan gap dah sebenarnya. Contoh saya ambil jurnal ni Assessment of 21st Century ICT Skill in Chile, Test Design and Result from Higher School Level Students. Okay, kita baca okay, kita baca abstract dulu tengok ni jurnal ni bagus tau. Saya rasa ni Scopus ke ISI, WS Web of Science Kalau kita pelajar universiti ni jangan malu, dekat belakang kita punya kad metrik tu ada nombor library. Pergi library tu, download, cari Web of Science Journal, Scopus Journal dan percuma. Selalunya universiti akan langgan. Macam kami di UM, kalau tak ada kita boleh request. UM tak langgan, kita boleh request, dia orang akan bagi kepada kita. Dia akan bagi pada kita. Okey, kita tengok abstract ni Okey, this paper saya besarkan sikit. Okey. This paper describe a study that evaluate 15 years old Chilean student information and communication ICT technology skills. The paper present an operational definition of ICT. Dia ceritakanlah tujuan kajian kita, dia buat apa, dia apakah yang dinyatakan dalam paper ni, and instrument measuring the skill as well as student result in the test. The definition of ICT skill use consider Chile curriculum framework, functional and cognitive skill. Specifically, ICT skill were defined as the capacity to solve problem of information, communication and knowledge in digital environment. A performance-based assessment was designed in virtual environment to measure the skill. The analysis of result showed that the majority of student, dia tunjukkan tu dapatan sebenarnya daripada abstract tu sendiri dah, yang saya kuning-kuningkan tu, itu gap tau sebenarnya. Okay, tu gap. Were able to solve tasks related to the use of information as consumer. Approximately 3/4 of the student were able to search for information. Dia kata 3/4 student ni dia boleh berkemampuan untuk mencari maklumat.
Maknanya apa? 3/4 saja yang boleh. Wah, ayat positif kan? Tapi kalau kita baca dari segi pandangan lain, maknanya 1/4 tak mampu untuk search information. 1/4 ni banyak tak? Kalau 100 orang, 1/4 ni 25 orang student. 75 okey boleh search, 25 orang student tak boleh search. Meaning that itu gap tak? Gap kepada student tersebut. Kena bantu tak? Kena bantu. Okay. Lepas tu dia kata apa? Jurnal yang baik, dia akan nyatakan terus gap ni. And half of them were also able to, jurnal ni, dia akan cerita benda yang baik tau. Tapi kita kena fikir analytical. Half of them were also able to organize and manage digital information. Dia kata separuh daripada dia orang tu mampu untuk organize dan managekan informasi maklumat digital. Maknanya apa? Maknanya kalau 100 orang, 50 orang je yang boleh. 50 orang ni tak boleh. Tak mampu. Itu gap tak? Yes, itu gap. Nampak Additionally, they show that a very few students were able to succeed in tasks related to the use of the information as a producer. Dia kata very a few, sangat sedikit yang boleh buat yang boleh buat apa task ni maknanya sangat sedikit yang boleh buat, maknanya sangat banyak yang tak boleh buat. Nampak tak? Itu gap. Okay. Only 1/3 of the student were able to develop their own idea in a digital environment. Nampak tak? Dia kata only 1/3, 1/3 dia yang boleh. Maknanya 2/3 tak boleh lah. Gap lagi. Nampak tak? Banyak tu gap dia And less than 1/5 were able to refine digital information and create a representation in a digital environment. Dia kata 1/5 yang boleh. Maknanya 4/5 tak boleh. Yang saya kuning tu, itulah gap. Nampak tak? Kalau jurnal yang high impact, dia dah tunjukkan dah. Kita baca abstract tu dah nampak dah kelemahan, kita dah nampak dah gap yang ada, kelompokan yang kita perlu isi. Bila baca jurnal macam ni, saya nasihatkan buat table. Buat table buat table. Sekejap saya tunjukkan. Buat table. Buat table. Systematic literature review tu buat. Itu dinamakan baca. Kita tulis. Buat table macam ni. Number jurnal 1, penulis siapa? Claro tadi. Betul tak Claro? Saya tengok balik. Mana tadi? Jurnal siapa ni? Okey, betul, jurnal Claro Jurnal Claro Press Martin tulis nama dia. Jangan malu, memang jangan malu pula. Jangan kita baca, kita tulis Claro tahun bila? 2012. Apa nama tajuk Assessment of 21st Century ICT Skill? Objektif dan tujuan dia menilai kemahiran ICT pelajar berumur 15 tahun. Dia kat tadi kan. Dia guna metod apa? Penting tau metod. Dia guna rush and regression. Dia lihat pada pandangan rush and regression. Sampel dia berapa? 1185 orang. Nampak tak? Kalau kata tadi half of them saja yang boleh, kita ambil 1200 lah. 600 orang je yang boleh. Lagi 600 tak boleh. Itu gap. Kita tuliskan dapatan dia apa? Pelajar boleh menyelesaikan tugasan berkaitan dengan penggunaan maklumat di mana 3/4 pelajar mampu. Kita tulis tadi yang saya kuningkan tu, tulis. Yang saya kuningkan ni, tulis balik. Tapi nak dapatkan figure yang betul, pergi dekat bahagian dapatan kajian lah Yang ni dekat abstract. Nampak tak? Jurnal yang baik dekat abstract dia dah ada dah. Okay. Lepas tu, ada gap tak? Ada gap sebab 3/4, 1/4 tak boleh nak dapatkan maklumat. 1/2 je mampu menyelesaikan kemahiran maklumat digital. Half of them. Kalau 1200, 600 orang je yang boleh, 600 tak boleh. So kena tolong tu. Itu gap tu. 1/4 je yang mampu. Gap juga. Kurang 1/5 mampu. So di sini letak tugas kita. So terdapat cadangan per kita nak bangunkan apa. Jangan ambil semua. Mungkin kita ambil satu kaedah untuk bantu pelajar macam mana nak search maklumat. Satu. Kat sini ada 1 gap, 2 gap, 3 gap, 4 gap. Mungkin tak kita buat kajian kita bangunkan satu modul untuk modul membangunkan idea dalam sekitar ICT. Ambil gap yang ni. Nampak tu. Okay. Alright. Itu satu jurnal contoh jurnal lah. Okay, jurnal yang kedua pula kita buat. Ni kajian siapa? Tengok.
Teret. Nah, tengok sekejap haus juga cakap ni. Saya duduk bawah aircon, dia direct. Okey, kita tengok jurnal yang kedua pula. Jurnal yang kedua. Contoh jurnal yang kedua. Ni jurnal siapa? Okey, ni jurnal Dr. Nurul. Dr. Nurul dengan supervisor dia, Dr. Siti Hajar dengan Prof. Saedah Siraj. Semoga Allah beri kebaikan. Prof. Saedah Siraj ni untuk guru saya juga, supervisor saya. Semoga Allah beri kebaikan pada tok guru kita, Kena doakan orang, kena doakan orang. Allah beri kasih sayang pada mereka. Okey, tengok Nurul punya dia cerita gap dia mungkin bukan dekat abstract. Nurul dia keluarkan bukan dekat abstract. Dekat mana gap dia? Kita baca. Kalau kita baca daripada pengenalan, kita baca lagi, tengok daripada mana lagi. Dekat sini. Dekat mana ni? Dekat suatu literatur dia tunjukkan gap dah. Menurut Koh et al., walaupun kepentingan konseptual pemikiran kebentuk mendapat perhatian, jurang antara teori dan amalan terletak terbuka luar. Luas ni, bukan luar. Hal ini adalah kerana guru kurang pengetahuan dan kemahiran terutama dan kompetensi pemikiran kebentuk. Nampak tak? Ini gap ni. Guru kurang pengetahuan. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat satu model training untuk para guru supaya mereka ada knowledge dan skill terhadap kompetensi mereka bentuk. Itu pandangan daripada Wang ni. Wu, Huang, Hu and Huang. Okey. Lagi, Quek pula dia kata apa? Guru-guru mengajar kelas seperti biasa namun dilabel sebagai kelas pemikiran mereka bentuk. Kajian ini juga mendedahkan punca berlakunya masalah disebabkan kurangnya kursus pembangunan profesional diberikan kepada para guru. Kat sini dah tunjuk gap dah. Kena bangunkan kursus pembangunan. Gap ni. Nampak tak? Okay, lagi kita tengok lagi Lagi. Kajian kuat ni selari dengan Sapira, Samad dan Muhammad Hanafi mendedahkan bahawa antara masalah yang dihadapi oleh para guru semasa menerapkan ilmu kreativiti dan inovasi adalah kekurangan masa. Tiada panduan. Nampak dia beritahu dah ni. Tak ada panduan. So buat garis panduan. Dan tiada latihan. So buat latihan. Bangunkan satu latihan. Nampak tak? Jurnal yang baik tu sebenarnya kan dah keluarkan gap lah. Kita baca kita nampak dah. Ni secara direct. Yang Dr. Nurul tulis ni secara direct. Okay, ni jurnal ni tahun berapa dia keluar ni? Tahun 2020. Tahun lepas. Jurnal terbaru ni. Juku. Okay. Lagi apa lagi? Itu dalam tadi dalam satu literatur so tengok lagi satu literatur. Banyak lagi lah kalau baca banyak lah ni kajian ni nak membuktikan kebanyakan guru hanya mengikuti aktiviti dalam buku teks dan turut mengakui mereka tidak bersedia dan tidak mempunyai masa secukupnya. So nak bagi sedia apa? Give a latihan, beri training. Sebab teori Human Resource Development Practice teori Human Resource yang dia dibangunkan oleh Swenson and Holton 2008, dia cakap Human Resource Theory ni dia kata nak memantap organisasi, berilah latihan kepada para pekerja, berilah latihan kepada individu. Pembangunan latihan kepada individu mampu memantapkan organisasi. Okey. Koh pula mendesak keperluan kajian bagaimana kesedaran dan keupayaan guru dalam pengetahuan dapat dikembangkan dari setiap pemikiran kebentuk. Dia suruh kaji bentuk. Nurul punya, Dr. Nurul punya dalam literature sendiri dah dia keluarkan gap dah. Okey. Ni Fazi Delphi lah. Ni kajian Fazi Delphi Dr. Nurul punya Tengok, dalam perbincangan pun dia bagi juga. Tengok. Kalau jurnal yang baik, dalam perbincangan pun dia bagi juga satu solusi kepada kita. Kurang panduan, pembelajaran berdasarkan kebentuk, kurang kursus pembelajaran profesional, pembelajaran berdasarkan tidak sesuai dengan sistem kita, masa tidak cukup. Benda ni adalah gap yang kita boleh gunakan. Dia pecah ada faktor lah. Boleh dapat ni dia terbaru ni tahun 2020. Okey, tengok lagi jurnal lain. Yang 3. Yang ini jurnal yang saya kata tadi dibangunkan oleh saya, Dr. Syariza dengan Dr. Ibrahim. Ni kawan-kawan kami lah, Kak Ija, Yim. Jurnal ni, gap dia, saya nak bangunkan kompetisi guru.
tapi saya attack kepada gap jenis metodologi. Sebab apa? Sebab benda tu dah dibuat dah, komposisi guru ni dah banyak dah, tapi orang buat guna pelbagai metodologi. So saya kata why not kita gunakan pendekatan teknik Fuzzy Delphi. Tengok kalau baca kat sini, tengok, kita masalah. Polemik tentang bilangan komposisi yang diperlukan oleh para guru adalah berbeza, di mana Kunanda menerangkan sebanyak 10 elemen kompetensi. Terkini pula kajian Jura et al. Dia kata sedangkan 5. Kontroversi yang sebenarnya menunjukkan bahawa tiada satu standard yang ditetapkan terhadap bilangan kompetensi guru. Berdasarkan kepelbagaian elemen kompetensi, maka dia menunjukkan bahawa penambahbaikan secara opsional dari semasa ke semasa perlu dilakukan. Selain itu, pengkaji mendapati kajian lepas lebih menitik beratkan tentang pengukuran tahap kompetensi seorang guru. Beberapa kajian dahulu pula berpendapat bahawa kurang kajian mengambil kira pandang guru dan menentukan elemen kompetensi. Lepas tu, di sini dah dikeluarkan, kita dah gunakan gap tu, gap method. Kita gunakan expert consensus lah. Ni kita pelbagai kaedah kajian untuk menentukan elemen kompetensi guru. Goh menggunakan kaedah kualitatif, iaitu fenomenografi untuk menentukan kompetensi. Manakala kajian tersebut dia gunakan pandang guru novice je. Manley pula dia gunakan teknik Delphi 3 pusingan. Saya mula attack kat sini. Walaupun terdapat kajian menentukan posisi guru menggunakan teknik Delphi, perubahan teknik Delphi adalah kaedah terbaik mencapai kesetujuan pakar. Saya puji dulu. Kaedah ini melibatkan kajian, saya puji dulu dia bagus, namun terdapat kelemahan dalam teknik Delphi. Kaedah ini melibatkan kajian yang panjang dan berulang lebih menyumbang kepada data yang tak lengkap. Kelemahan yang kedua pula, keputusan yang dibuat tu bergantung kepada kompetensi individu yang sangat subjektif. Prof. Saedah pula menegaskan terdapat 3 kelemahan, iaitu kaedah Delphi ini mampu menyebabkan keputusan data diragui sehingga kita gagal pilih pakar yang sebenar. Kedua, kebosanan berlaku sebab kajian yang berulang, dan terakhir bilangan pakar terlalu kecil. Maka bagi masalah ini, teknik Fuzzy Delphi akan diaplikasikan untuk mengenal pasti elemen-elemen komposisi mengikut keutamaan. Saya nyatakan kekuatan teknik ni. Nampak tak? Saya guna teknik ni, saya kritik teknik sebelum ni, saya ceritakan kekuatan teknik ni. Ceritakan teknik ni. Okey. Kekuatan teknik Fuzzy Delphi adalah mampu untuk meletakkan keutamaan dan kedudukan suatu elemen berdasarkan pesan pakar, dan suatu ini adalah pesan keutamaan tertentu telah disahkan oleh pakar ni, dan data yang tepat dia diperoleh dengan hanya satu pusingan sahaja. Okey, ini contoh saya kritik gap lah, gap methodology. Okey, berikutnya kita pergi lagi pada jurnal 4. Jurnal 4 ni apa ni orang boleh baca lah ni yang saya bagilah ni. The traditional way of learning STEM discipline which is isolated. Dah isolated dah. Nampak tak? Ini pun gap. Kita nak tahu baca tu macam mana. Boleh baca lah ni, banyak ni gap dia banyak sangat. Nanti saya bagi contoh lah. Okay. Alright. Dah settle yang ini. So dah settle contoh SLR ni. Bila baca tu tulis benda-benda ni. Jangan rasa rugi. Tapi kita kena cari yang mirip dengan kajian kita lah. Okay. Alright. So kita pergi kat mana lagi? Ni pun nanti saya bagilah insyaAllah. Save. Okay, sekejap kita tengok. Okay, settle Okay, ni time frame lah saya main share lah selalunya. Ni saya punya pengalaman lah. Bagaimana nak dapat GOT ni rezeki. Tapi macam mana kita nak notice, kita hantar paper, kita punya tesis sebelum kita masuk kerja. Bila kita dapat cuti 3 tahun untuk yang full time ni, 3 tahun tu you masuk kerja, masuk je kerja memang kadang-kadang you terlalu sibuk dengan kerja lah. So better you kena ada time frame supaya you masuk kerja tu, kalau you tak viva sekalipun, you dah submit you punya tesis. Ni saya punya lah, kalau saya start bulan 10 2013. Saya try to push untuk siapkan proposal dalam masa 4 bulan 5 bulan. Kalau kita full time boleh sebenarnya boleh sangat-sangat. Okay, lepas tu seminar 1 ni lah kita proposal defend lah. Lepas tu buat pembetulan, 2 bulan ni lama buat fasa 1 dan seterusnya lah. Ini kalau kajian yang menggunakan DDR lah fasa 1 buat analisis, lepas tu WF1 ni writing phase 1, lepas tu start dengan fasa 2 bangunkan you punya produk, writing phase 2 buat evaluation, writing phase 3, lepas tu writing total dan submit for the pre-viva, buat pembetulan dan notice untuk viva.
Nah, tarikh Viva ni kadang-kadang ni rezeki Allah Ta'ala. Saya 4 bulan, 5 bulan saya tunggu saya dapat Viva. Dr. Musid hampir setahun dia tunggu baru dapat Viva. So rezeki masing-masing lah. Okey, saya rasa setakat tu. Ini buku saya lah, kalau siapa yang tak ada tu boleh tengok lah. Buku ni dia ada, ni buku yang terbaru lah. Kalau siapa yang tak pernah tengok lagi dia ada. Dalam tu ada perikanan kebentukan pembangunan, Kadar Delphi, Fazi Delphi, teknik nominal, ISM. Ada soalan lazim Soalan lazim ni, banyak soalan lazim ni maknanya Q&A Q&A yang kita hasilkan Q&A ni banyak juga ni. Q&A orang tanya, yang orang tanya tu saya jawab dan saya bukukan dia lah. Lepas tu ayat penyambung yang ilmiah dan sintesis semua ada lah. Lepas tu yang shortnya tu, dalam siapa yang beli buku ni dia boleh download QR code. Dari QR code download template analisis. Template analisis FDM version 2.0 ni untuk lebih pakar dan ke bawah. Sebenarnya template analisis ni kami bangunkan 2013 dulu. Dan kita upgrade. Dan dia percuma. Tak perlu bayar. Percuma. Kalau korap download lagi. Tapi kalau nak baiknya ada buku ni lah. Ada buku ni sebab dalam bab 3 bab 3 siapa yang ada dia boleh tengok dia ada QR code. Ni ada QR code. Kalau korap je QR code lagi, scan lagi, download lah. Sebab saya memang saya niat kalau Allah Ta'ala dengan isteri saya sewa server kat KLNet 700 tahun simpan template ni untuk you all. Kalau korap je tak perlu minta saya. Sebab sebenarnya kan orang minta saya sibuk. Okay, saya buat macam tu, you all boleh download sahaja template analisis tersebut daripada server tersebut lah. InsyaAllah ni bukunya tebal, agak tebal lah, 300, yang bercetak 335 buku surat lah. Okay, Dr. Nurul, saya setakat ni saja sharing kita, almost lebih kurang sejam setengah lah. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Jangan serik, kalau boleh subscribe lah saya punya tu, dan juga share pada sahabat-sahabat lain. Kalau tengok dalam YouTube saya tu, dia ada sampai bulan puasa nanti. Every week, start this week, next week Jumaat, sampailah 6 minggu seterusnya lah. InsyaAllah saya akan cuba share. Semoga dia beri kebaikan kepada diri saya dan kepada semua lah, InsyaAllah. So Dr. Nurul, saya kena serahkan balik kepada Dr. Nurul. Jangan susah hati, yang Muslim jangan susah hati, yang bukan Muslim pun jangan susah hati. Kita kena ingat kita ada Tuhan, kita ada Allah SWT. Jadilah sebaik-baik insan yang beri manfaat kepada insan lain. Itu benda paling penting sekali. Kalau orang Islam, kalau kita lemah, kita kena ingat Allah Ta'ala dah tunjuk surah Al-Baqarah ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada aku dengan sabar dan solat, sesungguhnya aku ni iaitu Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan Tuhan dah kata dah, kita minta pada dia, InsyaAllah dia bagi. Yang penting bersyukur. Bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat ilmu pada kita, nikmat iman pada kita. Itu yang paling penting. Okay, saya mohon maaf kalau ada kesilapan. So, saya serahkan kepada Dr. Nurul, insyaAllah. Untuk kalau mungkin ada satu dua soalan yang saya boleh jawab lah. Sebenarnya hari saya pergi kerja, balik tadi jam teruk, hujan lebat, daripada Nilai sampai ke Shah Alam almost lebih kurang sejam, kat 2 jam sampai, agak letih. So saya mohon maaf kalau saya ada kesilapan. InsyaAllah saya sharekan data apa-apa yang nak tu, mungkin saya sharekan, saya fikirkan macam mana nak bagi. Kalau nak nanti pun Dr. Nurul 013-393-3957. Nak beli buku ni dalam Shopee ada dalam Shopee ada. Dalam Shopee dia murah. Okey. Ya, okey ya. Tolong bagi link untuk kat Shopee tu dekat ni boleh, dekat chat tu. Kat chat sekejap saya tengokkan Shopee. Okey, saya tutup dululah yang ni. Saya stop sharing dulu lah ya. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan semua macam mana nak stop sharing ni? Okay, nanti saya masukkan apa ni Shopee tu sekejap Apa nak sharing tu, sharing dekat tu saja, dekat chat tu je. Okey, saya akan bagi kat chat ni. Apa yang saya nak share pada you all, saya akan bagi kat chat ni. Okey, sekejap Saya buka sekejap. Mana ruangan chat? Allahumma salli Muhammad. Atas Saya tak familiar sangat Google Meet ni. Sekejap you all nak semua ke? Copy. Oh, saya tak reti nak share. Sekejap.
Apa? Je. Ada ke Nurul? Dia tak boleh add attachment. Tak apa. Tak boleh Nanti kita masuk dekat ni Telegram. Kita masuk dalam Telegram lah. So boleh masuk Telegram. Cuma sekejap saya nak bagi link Shopee tu kepada you all. Sekejap ya. Sekejap. Dah ada orang masuk kan bang? Ya ke? Allahu Akbar. Terima kasih yang masukkan tu. Okay. So saya mohon maaf kalau ada kebaikan, semoga ada kebaikan lah insyaAllah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Boleh war-warkan kepada sahabat-sahabat yang lain supaya join sekali insyaAllah. Saya buat cuba yang terbaik lah. Doakan kami, doakan kita semua. Doakan orang lain insyaAllah Allah makbulkan doa kita semua. So saya mohon maaf, saya serahkan semula kepada isteri pasangan saya, Dr. Nurul Rabihah Makno. Okay, silakan Nurul. Assalamualaikum semua. Bang, nak buat sesi ni tak? Soal jawab? Mungkin boleh soal jawab 1-2 soalan, insyaAllah saya cuba sharekan, saya cuba berkongsi kalau ada. Okey, kita buka untuk sesi soal jawab. Mungkin 2 soalan lah kita buka untuk Dr. Wan jawab. Nombor telefon saya ada kan? 013-03-204-2727. Boleh WhatsApp insyaAllah. 013-204-2727. Sekali lagi 013-204-2727. Okey, ada soalan tak? Silakan saya nak bertanya insyaAllah. Nak bertanya? Sebelum kita tamatkan sesi ini, bolehlah bertanya. Okey, tak ada kot. Boleh WhatsApp lah. Tanya dalam WhatsApp insyaAllah nanti saya. Kalau you tanya WhatsApp, kalau masuk dalam Telegram, saya akan jawab dalam Telegram. Semua orang boleh baca insyaAllah jawapan tu. Okey? Okey Nurul, saya serahkan kepada Dr. Nurul. Mungkin boleh tutup lah Nurul, insyaAllah. Okey, terima kasih tak ada hingga kepada Dr. Wan atas kesediaan memberi pengkongsian pada malam ini. Semoga pengkongsian pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di slot pada minggu hadapan. Tajuk apa Dr. Wan minggu depan? Teori Teori ke? Saya lupa lah teori. Boleh tengok dalam tu Mohon subscribe juga mohon subscribe channel kita. Nanti saya upload balik video kita ni yang saya dah rakam ni sebab saya rasa dekat dalam YouTube tu dia banyak lag. Nanti saya upload balik. Kita dah rakam. Okey, itu saja untuk kongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, bye. Bye semua insyaAllah. Saya doakan semua berjaya insyaAllah. Amin. Terima kasih Dr. Ridwan. Sama-sama. Terima kasih Dr. Ridwan.